مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Segala puji-pujian kita tujukan, kita angkat, kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung yang kita rindui, yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Itu adalah satu selawat yang Nabi SAW sebut selawat yang paling sempurna. Selawat yang kita baca dalam bacaan At-Tahiyat, itulah bacaan selawat yang paling sempurna. Namun kita boleh juga untuk ketika mengumpulkan banyaknya selawat, boleh selawat yang paling simple, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, rahmatilah wasallim dan sejahterakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, subhanallah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sanjungi, mohon maaf ya saya kurang biasa. Tadi pengerusi itu sebut patik kan? Tak apalah, sebagai permulaan, yang patik hormati, yang patik sanjungi, yang patik muliakan, yang amat mulia Tengku Puteri Seri Tejak Puan Seri Hajah Tengku Muhaini binti almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Subhanallah. Berapa hari tu kalau nak hafal tu kan? Subhanallah. Masya Allah, selaku pengerusi jemaah tertinggi bakat ATM Angkatan Tentera Malaysia. Subhanallah. Bersama di kiri dan kanannya, wallahu alam, saya mohon maaf, semuanya adalah kerabat-kerabat yang disebut tadi, kerabat-kerabat Pahang. Sahabat-sahabat semua, di hadapan saya sekarang adalah adinda kepada yang di-Pertua Agong Kekanda. Subhanallah, nampak muda, Masya Allah. Nampak macam Pak Toan je. Bagi-bagi. Subhanallah. Jadi ada kekanda, ada adinda, ada puteri bongsu. Betul kan? Ada puteri bongsu, kemudian ada puteri manja, ada puteri mandi. Subhanallah. Masya Allah. Lepas ni kita akan berkenalan, insya-Allah. Kemudian ada anak saudara. Ini kerabat-kerabat Sultan Raja Pahang. Minta maaf lah. Betul ya? Yang di Pertua Agong. Ya betul. Tapi kerabat Pahang dan kerabat yang di Pertua Agong. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon maaf, insya-Allah selepas ni saya lebih belajar lah. Ni pengerusi bakat. Pengerusi isteri-isteri anggota Tentera Malaysia. Ada datin-datin seterusnya. Bersama dengan kita pengerusi bakat darat Datin Zainuriah binti Haji Puan Seri. Subhanallah, saya baca salutation ni. Okey, Puan Seri Datin Zainuriah binti Haji Mustafa. Kemudian pengerusi bakat laut Puan Seri Masnina binti Ismail. Kemudian pengerusi bakat udara Puan Seri Datuk Noraini binti Syahar Alam. Masya Allah. Kemudian pengerusi bakat gabungan Datin Hajah Hani binti Jerai. Subhanallah. Di sana. Okey. Dan semua yang berada di dalam dewan ni, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan Seri, Tan Seri, wallahu alam, puan-puan muslimin, muslimat. Kebaikannya wanita, semua wanita ni muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya sungguh berbahagia dengan jemputan yang istimewa ini. Dan mohon maaf di atas kesilapan dan kekurangan patik ya. Masya Allah. Sebarang kekurangan dan kesilapan dalam tempoh patik bersama dengan yang amat mulia semuanya kerabat dan juga sebahagian daripada isteri-isteri Angkatan Tentera Malaysia. Alhamdulillah, subhanallah.
Jadi saya juga seorang wanita, kita semua adalah wanita di dalam dewan ni. Kita memiliki hati yang sama dari satu sudut. Hati yang lembut, hati yang penyayang, hati yang kadang-kadang rasa takut, rasa bimbang. Kita kan orang perempuan dengan emosi, fikirkan bagaimana keadaan hidup kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana suami kita, bagaimana alam barzah kita, bagaimana alam akhirat kita dan sebagainya. Wanita Allah ciptakan dengan penuh emosi. Emosi ini adalah satu kekuatan. Walaupun kadang-kadang disebut wanita ini beremosi, lelaki lebih kuat dari sudut akal, tetapi kita lihat di sana kerana emosi yang kuat ini Allah ciptakan kepada wanita, dia mampu untuk menanggung sakit perih mengandung, sakit perih melahirkan anak, sakit perih menyusu, dan sehinggalah anak itu membesar. Tadi ketika sedang santapannya, santapan fizikal, ada minum tadi tu kan, sarapan sikit. Wallahualam saya lupa bersama dengan seorang datuk dalam bilik tu. Dia bagi tahu ustazah, moga berjaya ustazah bersama dengan program selepas ni. Selamat menjalankan tugas, dia kata. Saya bersama dengan Puan-Puan Seri, dengan Yang Amat Mulia dan sebagainya. Dan dia pesan pada saya, bagi tahu kepada wanita, mereka adalah frontliner. Dia kata wanita adalah frontliner kepada sebuah keluarga. Sebenarnya wanita adalah ketua keluarga. Bila disebut macam tu kan, saya kata apa maksud Datuk? Wanita ketua keluarga. Dia kata hakikat sebenarnya, ini kata-kata daripada seorang lelaki. Dia sebut sebenarnya wanita adalah seorang yang menerajui keluarga. Orang lelaki, ia ada part dia lah, tapi banyak dia kata minum kopi lah, dia kata. Mungkin yang lelaki dia menyebutkan dirinya cari rezeki, tetapi dalam bab membesarkan anak, membentuk akhlak anak, membentuk peribadi, mengukuhkan ibadah, mengukuhkan akidah keluarga anak, adalah seorang wanita. Subhanallah. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa yang patut aku berbakti?" Nabi jawab, "Siapa? Ummuka, ibu kamu." Kemudian dia tanya lagi, sahabat Nabi tanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah yang patut aku berbakti?" Nabi tetap menjawab, "Ummuka, ibu kamu." Tanya kali ketiga, juga dijawab, "Ummuka, ibu kamu." Bila tanya kali keempat, barulah dijawab, "Ayah kamu." Subhanallah. Di sini Nabi SAW mengiktiraf betapa wanita dalam sebuah keluarga manusia yang paling banyak melakukan pengorbanan. Sama ada pengorbanan perasaannya, pengorbanan waktu rehatnya, pengorbanan fikiran apa yang dia nak tapi dia tahan demi anak, demi suami. Dari pelbagai sudut dia melakukan pengorbanan demi pengorbanan. Hatta apabila anak telah besar pun, setelah anak itu dibesarkan dengan baik dengan kasih sayang, apabila anak itu tidak membalas kebaikan, dia teruskan pengorbanan dengan memaafkan anak. Dia teruskan pengorbanannya dengan terus mendoakan anak. Walaupun ada ketikanya suami mungkin lupa akan pengorbanan yang dia buat melahirkan anak-anak sehingga anak itu besar. Kadang-kadang si suami lupa akan keperitan dan kesusahan yang pernah dilalui oleh seorang isteri. Tapi percayalah, Allah yang syahid yang maha menyaksikan, Allah tidak pernah lupa pengorbanan yang dilalui oleh seorang wanita. Allah yang basir yang maha melihat, Allah melihat sehingga ke dalam hati seorang wanita. Allah yang hasib, Allah yang maha menghisap. Ini semua nama Allah ya. Allah yang maha menghitung, Allah yang maha mengira. Sebab itu ciri-ciri wanita yang hebat adalah wanita yang boleh membahagiakan dirinya sendiri. Wanita yang boleh memujuk hatinya sendiri. Dia pujuk, dia bahagiakan hatinya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahawasanya apa yang dia lakukan adalah untuk diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia lalui, kesabaran, kesedihan, keperitan, keredaan, susah payah, jerit perih sebagainya, adalah untuk dipersembahkan kepada Allah, kerana manusia tidak boleh memberi mudarat ataupun memberi manfaat.
Manusia tidak boleh memberi pahala ataupun penghargaan. Allah ya syakur, itu nama Allah seterusnya, membawa maksud Allah yang maha menghargai. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu menghargai segala pengorbanan dan susah payah jerit perih seorang wanita ataupun lelaki, seorang hamba-Nya. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, minta maaf dah terbiasa muslimin muslimat, tetapi di hadapan saya ni muslimat para wanita. Kita ni wanita, kita tak boleh lari. Kita ada emosi yang dalam. Kita selalu fikir, kadang-kadang mungkin fikir yang bukan-bukan juga, tetapi mudah risau. Banyak berfikir itu satu sudut bagus. Biasanya orang perempuan yang suka fikir tentang persiapan menghadapi kematian, betul kan? Tentang bagaimana masa depan, bagaimana dengan anak cucu kita, bagaimana di alam barzah dan sebagainya. Subhanallah. Dan apabila kita mula fikirkan tentang semua perkara ini, akhirnya kita buat apa? Kita mula tindakan. Sebab itu banyaknya persatuan-persatuan wanita. Persatuan wanita yang banyak. Persatuan lelaki ada ke? Kan? Persatuan bola. Ada satu nama persatuan lelaki, Pertabi. Persatuan takut bini. Tapi sesama lelaki dia ada persatuan tu. Wallahu a'lam. Gurau senda sesama mereka lah. Tapi kebanyakannya persatuan rohani, persatuan Al-Quran ke, apa-apalah persatuan pertubuhan, kebanyakannya wanita. Sebab wanita dia sangat suka suatu perhimpunan ataupun suatu program. Seumpama pagi ini, untuk apa sebenarnya? Untuk kita mengubah diri kita, betul kan? Untuk kita dapat sesuatu, untuk kita dapat ilmu. Wanita Allah ciptakan dia mempunyai hati yang rendah diri, suka mengakui kelemahan diri. Daripada sifat tawaduk, lemah, rasa kurang, wanita ada satu sifat nak belajar. Walaupun kita berada di kedudukan apapun, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang suka belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya jumpa ramai orang-orang kaya, orang-orang yang ternama, orang-orang bangsawan. Antara sesi pengajian yang wajib dia ada hampir setiap minggu, belajar Al-Quran. Bukannya tak pandai baca Al-Quran, dah pandai, tapi mesti ada guru Al-Quran. Pengalaman saya ketika berada di Jabatan Agama Negeri Sembilan, memang ada golongan-golongan bangsawan ataupun datuk-datin yang minta secara personal mengajar Al-Quran. Bila saya pergi, mereka dah baca Al-Quran dengan baik. Tapi bila ditanya, mereka faham. Sebab mereka nak menjadi golongan yang terbaik. Yang Nabi SAW sebut, khairukum, yang terbaik bagi kamu, orang yang paling baik, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang hidupnya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin kan kadang-kadang cucu balik ataupun anak balik, sekadar mendengarkan dia membaca alibata, Iqra, itu dikira sebagai kita mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mati sebagai orang yang paling baik ni, yang sampailah kita mati, kita dalam keadaan belajar Al-Quran. Dan pagi ini kita ingin belajar satu kitab. Kitab ini bukan karangan saya ya. Ini adalah karangan Ustaz Muhaddir Haji Jod. Tajuk yang sangat bagus, Qalbun Salim. InsyaAllah kita akan cuba membeleknya, Qalbun Salim. Tadi kita sebut hadis Nabi menyatakan, Nabi bersabda, orang yang paling baik orang yang belajar Al-Quran. Sebenarnya walaupun kita belajar kitab umpama ini seperti ini, kita sedang belajar Al-Quran. Sebab kitab-kitab yang ditulis oleh alim ulama, ilmunya adalah terbitan daripada Al-Quran. Semua buku-buku, kitab-kitab muktabar dan sebagainya, itu adalah hasil daripada syarah daripada Al-Quran, tafsir daripada Al-Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Jadi kitab-kitab seumpama ini sebenarnya adalah proses untuk kita memahami Al-Quran lebih mendalam. Okey, buku ni kan di luar ditulis Qalbun Salim. Apa maksud Qalbun Salim? Tak apa. Masya Allah. Qalbun maksudnya adalah hati.
hati, tapi qalbun itu ya hati, yang lebih tepat jantung. Masya Allah. Sebab kalau hati itu dalam bahasa Inggeris kita sebut liver kan? Betul tak? Sebab itu heart tu biasa kan dilukis umpama seperti jantung. Dia berdegup. Kita selalu sebut hati saya berdebar. Sebenarnya yang berdebar hati ke jantung? Yang sedang berdegup kencang adalah jantung. Yang kita sebut sakitlah hati, sebenarnya jantung kita ketika kita geram, ketika kita marah, dia sedang mengepam dengan laju. Kalau kita berdebar, kita takut dan sebagainya. Masya Allah. Sebab itu dari sudut istilah. Tapi biasa dah kita guna pakai sebagai hati. Dan kadang-kadang kita sebut si jantung hati. Subhanallah. Jadi, bila sebut tentang qalbun itu adalah jantung hati. Salim maksudnya adalah sejahtera, selamat. Masya Allah. Kenapa perkataan qalbun salim, hati jiwa yang selamat ini dijadikan judul kitab ini? Ia merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud yaumala, di hari yang tiada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak kamu, keturunan kamu, tidak ada manfaat sedikit pun di hari bila? Di mahsyar kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun, harta benda, keturunan, anak pinak, segalanya. Illa, kecuali man atallaha, yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Subhanallah. Jadi kita tahu dan kita faham, orang yang selamat di padang mahsyar kelak adalah orang yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Dan bagaimana untuk kita dapat jiwa yang selamat? Masya Allah. Pernah satu ketika Rasulullah SAW ditanya, mana yang lebih utama antara orang yang miskin ataupun orang yang kaya? Lalu dijawab, orang yang kaya yang tawadhu', orang yang kaya yang merendah diri, orang kaya yang beriman, itu lebih utama berbanding si miskin. Subhanallah. Di hadapan saya ni ada golongan bangsawan, keturunan raja. Allah takdirkan lahir daripada golongan bangsawan, daripada keturunan raja, membawa amanah dan juga membawa satu pengiktirafan dunia. Di kalangan kita ada Puan Seri, ada Datin Seri, ada orang-orang yang Allah naikkan kedudukannya bagi pandangan manusia. Mereka ini adalah golongan yang diuji oleh Allah dengan kedudukan dan pangkat. Tetapi kerana sifat tawadhu', dengan sifat merendah diri, dengan kebaikan hati dan nurani, dengan kemuliaan hati, suka membantu orang yang susah, memahami keadaan rakyat, lalu mereka lebih utama, lebih mulia. Subhanallah. Maka kita harus faham, apa-apa pun subhanallah yang Allah berikan dalam hidup kita, sama ada kita orang bangsawan ataupun orang biasa, sama ada kita orang kaya ataupun orang miskin, sama ada kita ada pangkat ataupun tidak, Allah tidak mengira itu sebagai sebab untuk dimasukkan ke dalam syurga ataupun menjadi sebab menjadi ahli neraka. Tetapi yang Allah pandang adalah hati, qalbun salim. Sebab itu kita jumpa di sana ramai orang walaupun diuji dengan kemewahan dunia, pangkat dunia, kemasyhuran, tetapi apabila dia memiliki jiwa yang selamat, jiwa yang sejahtera, menyintai, menyayangi, menghormati, merendah diri, maka subhanallah mereka adalah golongan yang berjaya menempuh ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ramai orang miskin yang tidak mampu menempuh ujian apa? Untuk redha dengan ujian Allah. Di sana ada juga orang jahil tetapi dia sombong. Di sana ada juga orang yang tiada apa-apa tetapi dia juga memiliki hati yang keras,
suka mencaci, suka maki hamun dan sebagainya. Subhanallah. Maka muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, tiba-tiba minta maaf puan-puan sekalian yang amat mulia sekalian, Masya Allah. Bila kita sebut tentang qalbun salim, jiwa yang sejahtera, inilah matlamat hidup kita, iaitu memiliki jiwa yang selamat. Untuk kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita perlihatkan bahawasanya dalam hati kita tidak ada sombong, dalam hati kita tidak ada riak, dalam hati kita tidak ada benci, penuh dengan sifat pemaaf, dalam hati kita banyak sangka baik, dalam hati kita ini penuh dengan rasa kasih sayang dan sebagainya. Sebab hati ini yang bakal kita persembahkan dan hati itu yang Allah akan pandang. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Sekarang mari kita belek kitab ni. Sama-sama kita membelek ni. Mudah-mudahan pada saat ini Allah sedang memandang kita. Allah sedang memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan pengampunannya. Dan subhanallah, Yang Amat Mulia Tunku Puteri, Yang Amat Mulia semua kerabat diraja, semua puan-puan seri sekalian, antara tanda-tanda Allah sayang kita, Allah pilih kita berada di sini pada pagi ini. Dalam kesibukan, dalam kita mengejar itu ini, tetapi Allah pilih kita untuk berada di sini. Maka kita perlu membalas cintanya Allah. Kita perlu membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Okey, sekarang cuba kita belek. Buku ni terlalu indah, terlalu. Bila saya baca buku ni, kitab yang ditulis Ustaz Muhadi Haji Jol ni, ia adalah syarah kitab Penawar Bagi Hati. Satu kitab yang sangat ulung, yang sangat hebat dalam bab tasawuf, oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri. Jadi kitab ini, sekiranya ada rezeki sesiapa di mana-mana saja, sangat bagus untuk disyarah dan ditalaki, baca daripada kulit ke kulit. Contoh pada pagi ini, cuba kita lihat pada muqaddimah. Okey, cuba lihat pada muqaddimah muallif, iaitu pada muka surat XI. XI itu muka surat 5 ya? Ke berapa ya? Betul, 5. Masya Allah. Huruf Roman ni saya tak mahir. XI, jumpa tak? Subhanallah, XI. Muka surat XI, muka surat 5. 6. Dah confused dah. 8. Ya. Sorry. Yang XI, Bismillahirrahmanirrahim, Muqaddimah Mu'alif. SI. Oh, mungkin ada sedikit berbeza. Okey, dengan buku saya. Okey, sekejap saya tengok. Dah jumpa ya? Okey, yang Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekejap. Sebenarnya saya nak pergi kepada SIII. Yes, betul. Jadi ya, tadi 5. Jadi SIII jadi 8. Okey, subhanallah, muka surat 8. 13. Ini khilaf alim ulama ni. Alim ulama urut Roman. Okey, jadi SII ialah muka surat 13. Okey, tahniah semua, anda berjaya. Okey, cuba kita lihat. Ini adalah perbincangan tentang perkataan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalau kita sempat untuk bincang tentang ini saja, dan kita boleh bawa ilmu tentang Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah boleh berlaku perubahan yang besar dalam hidup kita. Yang tak tenang jadi tenang, hidup banyak susah jadi senang, insya-Allah. Hidup dirasa gelisah, Allah berikan rasa kelapangan jiwa, insya-Allah. Okey. Cuba kita perhatikan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa perkataan? Minta maaf, dalam ayat kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada 4 patah perkataan. Bismi, Allah, Ar-Rahman,
Ar-Rahim. Okey, cuba kita lihat penerangan. Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan kasrah. Okey. Yang tu kita boleh skip sehinggalah muka surat di belakangnya iaitu 14. Okey, kita skip. Kita pergi kepada kata-kata Syekh Ahmad Asy-Syar'i 1241 Hijrah berkata, Ar-Rahmanul Mun'imu bi jami'i ni'ami kama wa kaifan kamman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Allahu Akbar. Yang bermaksud Ar-Rahman adalah zat yang mengurniakan nikmat yang besar, sama ada dari segi jumlah banyak atau sedikit, dan dengan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak dan tidak nampak. Itu penerangan tentang nama Allah Ar-Rahman. Kemudian ada nanti keterangan berkenaan nama Allah Ar-Rahim. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita membaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasihani, Masya Allah, bila kita melakukan sesuatu dengan permulaan nama Allah, pertama, perkara tersebut terus dijadikan satu ibadah. Dan apa yang kita lakukan tersebut terus mendapat barakah, terus diberi pahala. Siapa yang memulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, automatik dia akan mendapat pertolongan Allah dalam perbuatannya, dan dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita memulakan minum air, makan, nak berjalan, nak buka kereta, nak turun tangga, kita membiasakan diri dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasihani. Allah jaga diri kita, Allah akan jaga hati kita daripada melakukan sesuatu yang melalaikan, yang merugikan. Kadang-kadang kita nak sedekah, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan itu Allah jaga sedekah kita, agar sedekah itu diterima oleh Allah. Allah jaga sedekah kita daripada perasaan riya, ujub, takabur dan sebagainya. Subhanallah. Okey, sekarang kita belek lagi pada muka surat SVII 13, 14, 15, 16, 17. Okey, kita langkau ya. Sebenarnya nak pergi kepada perkara yang muka surat ini. Kenapa mu'alif, penulis ini memulakan dengan penerangan bismillah? Cuba kita lihat yang pertama, diterangkan mencontohi cara susunan ayat Al-Quran. Jumpa tak? Dah ya? Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan Al-Quran dengan basmalah, seperti yang ada di Lauh Mahfuz atau setelah dikumpul dan disusun di dalam mushaf. Oleh itu secara tertib, ayat yang paling awal di dalam Al-Quran adalah basmalah. Secara penurunan pula, ayat yang paling awal diturunkan ialah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Jadi kita tahu ayat yang pertama Allah turunkan adalah perkataan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Allah yang Maha menciptakan. Dan ayat yang pertama bagi surah Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua dah. Jadi Al-Fatihah diberi nama Al-Fatihah kerana ia adalah surah pembukaan. Al-Fatihah juga diberi gelaran Sab'u Masani, 7 surah, 7 ayat yang diulang-ulang. Masya Allah. Okey, cuba kita lihat keterangan seterusnya. Yang kedua, baca bismillah adalah mencontohi perbuatan Nabi SAW. Setiap kali memulakan penulisan dan surat-suratnya, Nabi SAW menyuruh penulis baginda memulakannya dengan bismillah. Seperti surah baginda kepada Harkal, iaitu Raja Mesir dan lain-lain. Amalan Nabi, tulis surat. Jadi kita pun kalau nak tuliskan sesuatu, WhatsApp, macam panjanglah pula kan, nak tulis WhatsApp, nak tulis post, sebaiknya kita ikut sunnah Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita memulakan penulisan ataupun apa-apa Bismillahirrahmanirrahim,
dia akan bagi efek yang luar biasa kepada pembaca. Sebab kita memulakan dengan pujian. Masya Allah. Saya bertanya kepada Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Teja, Yang Amat Mulia suka tak kalau dipuji? Tak suka. Fitrah wanita suka dipuji kan? Ya. Kalau orang puji, Ikhlas lah. Puji ikhlas. macam mana? Suami puji, subhanallah. Ya, subhanallah. Tapi itu yang susah. Tapi kalau dia puji, suami puji, sangat bahagia, sangat gembira. Masya Allah. Orang perempuan kita kan sangat suka dipuji. Masa normal, walaupun kita cakap tak suka, tapi kalau orang puji, nampak muda. Oh, seronok. Itu lain cerita. Subhanallah. Nampak muda. Ataupun kata, nampak nampak kurus. Itu lagi seronok. Itulah baju yang paling banyak dipakai. Kan? Sebab orang dah puji kurus. Lepas tu orang contoh orang kata, apa ni Puteri, kan yang mulia dekat luar lagi cantik daripada gambar. Oh, lagi seronok. Rasa tak pijak bumi tu kan. Apa-apalah maksudnya pujian. Tapi walaupun kita ni sangat suka dipuji, kita tak adalah sampai bagi upah pada orang yang memuji kita. Betul tak? Tak adalah ambillah RM10 sebab puji. Mungkin berataulah orang nak puji. Sebab bila puji dapat RM20. Weh, kau puji tu nanti dapat duit. Kita tak adalah walaupun suka sangat dipuji, tidak ada sampai peringkat kita bagi upah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya Hamid, yang Maha Terpuji, Allah sangat suka dipuji oleh makhluk. Allah sangat suka apabila kita memuji Allah. Sehingga kan setiap kali kita memuji Allah, Allah berikan kita pahala. Dan sebesar-besar ganjaran yang Allah nak berikan kepada manusia yang suka memuji Allah, ganjaran apa? Syurganya. Subhanallah. Sebab itu hadis Nabi sebut, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kan semua pujian. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha besar. Nabi sebut tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Allah akan berikan ganjaran pahala antara langit dan bumi. Subhanallah. Hadis Nabi yang lain, Nabi sebut apa? Kalimatani habibatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi sebut apa? Dua kalimah yang sangat dicintai oleh Allah. Allah suka sangat. Ia ringan pada lidah, ia berat pada timbangan amal besok pada mizan. Zikir apa? Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan pujian baginya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha mulia. Sebab itu bila kita ucap kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Allah sangat suka. Sebab Allah lihat kita nak buat sesuatu tidak tinggal namanya. Bila kita nak memulakan sesuatu mesti sebut namanya. Masya Allah. Bayangkan kita ya, kalau kita nampak ada anak yang asyik sebut nama kita. Umi, sikit Umi, sikit Umi, Umi tolonglah Umi, Umi mana, sikit cari Umi. Kita boleh tengok betapa besarnya cinta anak kepada kita. Sehingga balik sekolah cari Umi dulu. Nak buat apa tanya Umi. Nak makan pun minta dengan Umi. Nak duduk pun sebelah Umi. Itu tanda cinta seorang anak kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada suami, sikit minta kebenaran. Padahal kita tahu suami memang akan bagi. Kadang nak beli apa, suami memang kita tahu ayat dia copy paste je ayat sama. Terpulanglah pada awak. Tapi kita ni sebab sayang dia, raikan dia, tanya juga. Betul kan? Bang, boleh tak nak ni? Bang, boleh tak ni? Terpulanglah. Boleh, tak ada masalah. Tanda sayang, tanda ingat, kita minta dengan dia. Sebab itu seorang ulama menyebutkan, siapa yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah tanda dia sangat cintakan Allah dan tanda dia syukur kepada Allah. Contoh kan, saya mula nak minum air. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mulia, yang Maha Penyayang. Lepas tu kita minum air. Soalannya kita kata, dengan nama Allah, kerana Allah, aku dapat minum air. Bila kita bawa kereta Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, kerana-Mu ya Allah, kerana kebaikan-Mu,
kerana kasih sayangmu, engkau bagi aku bawa kereta. Soalannya bila ucap bismillah, ya kita sedang memuji Allah dan sedang kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkataan bismillah dalam satu kitab tafsir Tok Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, bismillah ini dia terangkan, arwah Tok Guru terangkan panjang lebar perkataan bismillahirrahmanirrahim sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila kita tengok ucapan bismillahirrahmanirrahim sebagai ucapan yang Allah sangat suka, itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat termasuk dalam golongan apa? Yang Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sehingga kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat. Sebab setiap kali sebut bismillah, itu tanda syukur kita kepada Allah. Zikir tadi tu, zikir yang disebutkan zikir yang dicintai oleh Allah. Dan Nabi sebut tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau kita ucap, pahala tu memenuhi antara langit dan bumi. Tapi masa ucap dengan syarat daripada hati. Daripada hati. Bayangkan kalau saya puji yang amat mulia tuanku, saya puji kan yang amat mulia tuanku, saya puji dengan wajah begini. Nampak muda tak? Nampak muka tu kan? Nampak muda tak? Nak marah ke nak puji tu? Kan? Tapi kalau saya sama ketika saya memuji, nampak muda. Dengan senyum, dengan lenggok, betul kan? Ia boleh rasa pujian tu ikhlas daripada hati. Betul. Apabila kita dengan Allah, ketika kita memuji Allah, Allah lagi tahu kita sedang memuji Allah daripada hati ataupun lidah saja. Kita sedang memuji Allah dengan betul-betul rasa syukur, ataupun sebenarnya mulut tu cakap, hati tak rasa apa-apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata melihat, subhanallah, subhanallah. Tengok jam, ada 10 minit lagi, drama belum mula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contoh kan? Betul. Sebab nak kejar lepas solat ni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Tiba-tiba marah sebab tengok cucu ada tempakan air ke kan. Padahal astagfirullah tu mohon ampun, ya Allah ampunilah aku. Sebab itu zikir itu ada ketikanya dia akan sampai kepada Allah bila memenuhi syarat. Ketika kita menyebut pada lidah, hati juga menyebutnya, fikiran juga menyebutnya. Masya Allah. Sebab itu kita perlu ada momen ketika dengan Allah, ada waktunya kita betul hadirkan hati bersama. Dan ia jauh lebih mahal daripada 1000 kali zikir yang tidak rasa pada hati. Masya Allah. Bila sebut tadi zikir yang kalimah yang Allah cinta tu kan, ia ada nasyid, ada lagu, tapi saya suara tak sedap. Sebenarnya sedap tapi saya tak nak tunjuk lah. Nanti kalah lah penyanyi kan. Tapi saya suka nasyid tu sebab bila kita sebut, bila kita ikut dengan nada nasyid, anak-anak pun mudah hafal. Ia sebenarnya hadis Nabi. Dia berbunyi lebih kurang macam ni lah. Sebab melodi saya akan lagi, saya tak reti. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah itu hadis Nabi yang bermaksud dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, ada waktunya kita memang benar-benar perlu bersendirian dengan Allah. Tak kira, tak kisah waktu bila masa kadang-kadang dalam kereta, tiba-tiba tengah traffic light, kita sedang menunggu, kemudian kita tarik nafas, kita pun sebut nama Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang terpuji, Maha suci Allah yang maha mulia. Ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah.
Ya Allah, walaupun dalam keadaan kita bagaimanapun, bukan tunggu ambil wudu, bukan tunggu salat, bukan tunggu kita duduk dalam keadaan ada kiblat, tetapi bila datang satu suara rohani kita panggil, ada ketikanya kita rasa walaupun tengah sibuk, kita rasa sunyi. Walaupun kadang orang tengah ramai, kita rasa sendiri. Walaupun kita tengah gelap, tapi dalam hati tu ada rasa sedih, kan? Sebenarnya ada satu suara rohani yang kita pendam, yang kita tekan. Sebab apa? Kita mengikut suara nafsu kita begitu banyak. Tapi suara roh kita bertempik, merindukan memuji Allah, merindukan untuk berkata-kata sesuatu yang sebenarnya hati nurani kita nak kata. Hati nurani kita nak kata apa? Hati nurani kita nak kata bahawa kita rindukan Rasulullah, nak jumpa Nabi Muhammad. Itu suara nurani kita, suara roh kita yang ditekan, yang ditolak, yang kita tulikan suaranya kerana suara nafsu kehendak kita yang lebih kuat. Tapi suara nurani kita bertempik menyatakan merindukan saat hening dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat lidah kita sebut kita sayang Allah dan hati kita membenarkannya. Ya Allah, aku sayangmu, aku cintakanmu ya Allah kerana besarnya nikmatmu ke atasku. Engkau lahirkan aku sempurna tanpa cacat celak. Engkau berikan apa yang aku mahu, apa yang aku perlu. Engkau berikan aku suami. Itu hati nurani kita, ingin sekali berbicara dengan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Tetapi kerana nikmat Allah juga, kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati nurani kita sebenarnya bertempik, ingin berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku rindukan Rasulullah. Aku ingin melihat wajah Rasulullah. Aku ingin mendengar suara Rasulullah. Aku ingin berada dalam satu majlis bersama dengan Rasulullah. Dan izinkanlah semua itu di syurga-Mu, Ya Allah. Dalam hati nurani kita sebenarnya bersuara, Ya Allah, aku takutkan neraka-Mu, Ya Allah. Aku takutkan azab-Mu, Ya Allah. Aku takutkan kemarahan dan kemurkaan-Mu, Ya Allah. Namun suara ini sangat perlahan, sangat lemah. Suara ini sangatlah kita nafikan, kita selalu abaikan. Jadi selepas ini, sekiranya ada datang suatu saat hening, kita perlu bersendirian sekejap. Walaupun suasana ketika itu di khalayak ramai, walaupun tak mampu disebut dengan mulut, tapi hati kita berdetik. La ilaha illallah contohnya. Hati kita walaupun dalam majlis di khalayak ramai, hati kita tiba-tiba terasa. Walaupun lidah tak mampu sebut, tapi biarlah lintasan hati kita masa tu, Subhanallah, Allah Maha mendengar. Allah ya Sami. Allah mendengar hati kita sedang menyebut namanya. Allah sedang mendengar hati kita sedang menyerunya. Allah sedang mendengar hati kita bimbang tentang banyak perkara. Sebab itu antara kemahiran yang perlu kita ada adalah bercakap dengan hati sendiri. Kita kan kadang-kadang tengok, bila berjalan, kita tengok Allah bagi mata kita melihat ada orang susah. Mulut tak terkeluar, tapi dalam hati, Ya Allah, ringankanlah beban dia. Dalam hati kita tengok kisah ada wanita, bila kita baca kena dia, Ya Allah, selamatkanlah dia. Dalam hati, mulut tak keluar, tetapi Allah ya Sami', yang Maha mendengar. Allah dengar suara hati kita. Bila kita tidur malam, kita tengok suami kita, Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang baik. Allah dengar suara hati kita. Ya Allah, jadikanlah dia suami soleh memimpin aku ke syurga. Ya Allah, aku nak masuk dengan dia, Ya Allah, ke syurga-Mu, Ya Allah. Bila malam hari tengok anak-anak, pada lidah tak terucap sayang pada anak, tapi dalam hati tersebut, Ya Allah, aku sayang anak-anak. Ya Allah, aku nak masuk syurga dengan anak-anak. Ya Allah, jangan pisahkan aku dengan anak-anakku dengan jurang api neraka-Mu, Ya Allah. Subhanallah. Sebab itu orang yang selalu bercakap dengan hati, sebenarnya dia sedang memimpin hatinya, dia sedang kontrol hatinya. Sebab yang paling susah bukan nak memimpin lidah. Lidah boleh berkata yang indah, tapi hati belum tentu ikhlas. Lidah boleh muji, hati belum tentu, mungkin keji. Sebab itu orang yang banyak berbicara dengan hati, pujuk hati, zikir dengan hati, subhanallah, mudah-mudahan dia mampu meluruskan lidahnya sebagaimana dia meluruskan hatinya. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar. Sekarang cuba kita tengok hadis Nabi SAW pada muka surat yang sedang kita tengok.
Dan saya nak ajak muslimin muslimat sama-sama baca. Kita baca sama-sama hadis Nabi ini. Sebab barakah membaca hadis Nabi ini luar biasa. Yang biasanya kita dengar, sekarang kita nak baca. Nak sebut sendiri pada lidah kita. Boleh ya? Saya baca dan semua yang ada di sini turut sama membaca. Keluarkan suara. Saya baca dulu kemudian ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amri zi balik la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa abtaru wa fi riwayatin fahuwa ajzamu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Rasulullah. Bila baca Al-Quran kita sebut Sadaqallahul Azim, maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Bila baca hadis Nabi kita boleh sudahkan dengan Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud setiap perkara penting yang baik, setiap sesuatu yang baik Rasulullah sebut yang tidak dimulai padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia menjadi terpotong ataupun terputus. Fahuwa ajzam. Nabi kata ia terpotong, ia terputus. Terputus dari apa? Keberkatan. Apa-apa perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan terpotong, terputus daripada keberkatan. Hidup kita ini, keberkatan adalah perkara yang sangat penting, yang sangat utama. Ada anak yang ramai belum menguntungkan, tapi ada anak yang barakah, boleh menguntungkan dunia dan akhirat. Makanan yang kita makan walaupun berkhasiat, ia memberi keuntungan dunia, tetapi kalau berkhasiat dan barakah, maka membawa keuntungan dunia dan akhirat. Rumah kita yang besar tidak boleh dibawa masuk ke dalam kubur, tetapi rumah yang besar dan barakah boleh bawa masuk ke dalam kubur. Kereta kita yang canggih dan mahal tidak boleh bawa masuk ke dalam kubur, tetapi kereta yang besar, canggih ataupun biasa tapi barakah boleh bawa masuk ke dalam kubur. Apa maksudnya? Barakah ini sesuatu yang kekal sampai alam barzah, sampai alam akhirat. Kereta adalah satu kenderaan untuk memudahkan kita pergi ke mana-mana. Apabila dengan kereta itu kita gunakan untuk ke rumah Allah contohnya, untuk ke majlis ilmu, ke majlis seumpama pada pagi ini, ke tempat-tempat yang baik, maka kereta yang Allah berikan nikmat sementara itu, dia akan memperoleh nikmat yang kekal di mana? Di akhirat sana. Anak-anak kita subhanallah, lalu kita besarkan dia dengan mengenal Allah. Kita besarkan dia dengan mungkinlah kalau kita tidak mampu mengajarkannya sendiri, mencari guru-guru untuk mengajarkan anak. Lalu anak ini boleh membaca Al-Quran dengan baik, boleh solat dengan baik, maka anak itu ada keberkatan. Dan keberkatan itu kekal sampai ke mahsyar. Subhanallah. Sebab bukan anak itu yang akan membantu kita di mahsyar, tetapi sejauh mana kita membesarkan anak itu dengan baik, itu yang akan membantu kita di mahsyar. Suami yang barakah, suami yang baik, kita pula menjadi isteri yang barakah. Rumah kita kecil atau besar bukan ukuran, tetapi rumah itu jika ia barakah, disebut nama Allah di dalamnya, didirikan solat di dalamnya, dibuat majlis-majlis ilmu di dalamnya contohnya, dan rumah itu tempat kita berkasih sayang dengan suami isteri, berkasih sayang dengan anak, maka rumah itu barakah. Walaupun rumah itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam kubur, tapi barakah rumah itu diberi pahala yang berkekalan. Subhanallah. Sebab itu sangat penting, walaupun kalimah yang pendek, bila nak masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut, apabila seseorang itu mula melangkah masuk ke dalam rumah, lalu ia membaca basmalah ataupun dia membaca doa, nak melangkah masuk kaki kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu para iblis berkata sesama mereka, tiada tempat tinggal bagi kita pada malam ini. Syaitan borak sama dia, rasa kecewa. Bila kita mula melangkah masuk dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu syaitan iblis berkata, tidak ada tempat tinggal bagi kita pada malam ini. Lalu apabila penghuni rumah nak makan, lalu mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim,
tiada makan malam untuk kita pada malam ini. Ini hadis yang sahih. Nabi diberikan oleh Allah hijab mendengar perbualan syaitan. Dan pernah satu ketika dalam satu majlis, ini juga hadis yang sahih, ketika itu Nabi dengan beberapa orang sahabat, datang satu tangan yang menghulur untuk mengambil makanan tanpa mengucap basmalah. Kemudian Nabi pegang tangan tersebut dan Nabi kata, sesungguhnya syaitan sedang melalui tangan si fulan ini. Soalannya Nabi sebut ini tangannya syaitan. Syaitan sedang cuba mengambil makanan ini daripada tangan si fulan ini. Nabi pegang. Soalannya Nabi nak mengkhabarkan orang yang menghulurkan ambil minuman ke, ambil makanan ke, tanpa memulakan dengan bismillah, dia sedang memberikan makan dan minum kepada syaitan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi alang-alang kita memang nak makan, alang-alang memang kita nak minum. Betul kan? Benda tu memang kita suka. Makan pun sedap, minum pun sedap. Alang-alang itu apa salahnya? Ucap bismillah terus dapat pahala. Dan kita telah mengecewakan syaitan. Masya Allah. Dan Nabi SAW dalam sabdanya yang lain, Nabi menggambarkan ketika sedang makan, Nabi tengok ada seorang sahabat, dia lupa baca bismillah. Kemudian bila sampai suapan terakhir, baru dia teringat, lalu dia membaca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah dari awal dan akhir. Kemudian Nabi kata, maka muntah semula syaitan yang berada bersama dia. Dan ketika Nabi sebut begitu, Nabi sedikit ketawa. Maksud Nabi ketawa tu sebab Nabi diperlihatkan oleh Allah. Tapi kita tak bolehlah pula mempermainkan. Saja je aku ni makan tak nak baca bismillah. Oh, makan. Bismillah awal wa akhiru. Padan ke syaitan. Dan muntah balik. Bismillah awaluhu wa akhiru. Jadi walaupun kita dah tinggal suapan yang terakhir, kalau baru kita teringat belum baca bismillah, janganlah pula kita kata dah terlupa nak macam mana. Tak. Walaupun tinggal suapan yang terakhir, Nabi kata ketika ia tinggal suapan yang terakhir, lalu dia mengucapkan Bismillah awalu wa akhiru. Bismillah awal dan akhir. Kalau lupakan bila dah tu nak baca macam mana? Bismillah awal dan akhir. Boleh. Maksudnya dengan nama Allah daripada awal sehingga ke akhir. Maka Nabi sebut syaitan akan memuntahkan kembali. Daripada dia seronok-seronok makan sekali, bila sebut je dengan kalimah tersebut, dia muntahkan kembali. Kita sentiasa berperang dengan syaitan hakikatnya. Subhanallah. Saya tahu masa saya mungkin dah habis. Wallahu a'lam. Ya, dah habis 1 jam saja saya rasa ya. Jadi cuba kita Subhanallah. Oh 2 jam. Oh ya. Subhanallah. Jadi boleh lagi ya teruskan? Masya Allah. Jadi kita 10 semua lapor bio. Masya Allah. Dah lapar ke semua makanannya kepada ya? Makan kacang apa semua. Sepatutnya saya berhenti dalam tadi 10.45, 11.45. Sepatutnya. Masya Allah. Sekarang 11.48. Allahu Akbar, baru lagi. Kita lambat start. Jadi yang mulia tak apa ke kita sambung lagi? Okey, subhanallah. Alhamdulillah, sekarang kita sambung sikit lagi. Sampai 12.30, lebih kurang 30 minit lagi. Harap dapat bersabar ya. Subhanallah. Okey. Sekarang cuba kita tengok muka surat sebelah. Kita belek, dah habis dah muka surat tu. Seronok ni. Hari ni kita belajar bab bismillah saja pun tak apa. Yang penting nanti menusuk ke hati dan kita mula beramal. Okey, cuba tengok 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada dalam basmalah. Dalam kitab Muraqi Al-Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada yang pertama, 4 penjuru yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia, iaitu daripada depan, belakang, kanan atau kiri. Sesiapa yang selalu mengucapkan basmalah dalam segala amalannya, dia akan mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi syaitan yang datang daripada 4 penjuru ni. Okey, berkenaan dengan 4 penjuru ni, memang ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Amat Mulia Tengku boleh tengok tadi kan saya tengok Yang Amat Mulia Tengku sedang memegang buku Sahabat Dunia Akhirat. Pada bab yang pertama lagi, ada menceritakan tentang firman Allah. Syaitan berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Syaitan di hadapan Allah berjanji, aku akan mendatangi manusia daripada kiri, daripada kanan, daripada depan, daripada belakang. Jadi syaitan ini membawa maksud akan berusaha sedaya upaya untuk menyesatkan manusia agar mereka menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatannya diselamatkan daripada gangguan 4 penjuru syaitan. Okey, yang kedua, 4 keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada sembunyi. Dosa dan maksiat ni ada 4 kategori. Dosa maksiat dalam keadaan sembunyi, terang-terangan, malam ataupun siang. Basmalah yang selalu diucapkan oleh seseorang hamba dalam kehidupan sehariannya boleh menghapuskan dosa yang dilakukan dalam 4 keadaan ini. 4 keadaan dosa dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan terang, siang ataupun malam. Dan insya-Allah dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita ucapkan akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan. Ini dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar mesti dengan taubatan nasuha. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, antara hikmahnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Okey, seterusnya kita baca 11 kurniaan yang ada dalam basmalah. Masya Allah. 11 kurniaan Allah dalam basmalah. Sekarang kita pergi kepada akronim. Daripada setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim, setiap huruf kita akan keluarkan dan jadikan akronim. Sebab itu buku ni semua orang ada kan? Sebab itu kita cuba edarkan tadi kepada siapa yang ingin memiliki, boleh terus contek dan boleh menyelesaikan di luar sana. Tetapi kalau tak mahu, boleh je contek walaupun tak bayar lagi contek, terus tulis. Halal, tak ada masalah. Betul, Masya Allah. Okey, cuba kita tengok. Yang pertama, huruf ba. Maksudnya setiap perkataan, setiap huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim ini mewakili maksud-maksud tertentu. Huruf ba mewakili bara'atullah. Ba mewakili bara'atullah, kelepasan daripada Allah kepada orang yang mendapat kebahagiaan. Kelepasan, bara'atullah membawa maksud kelepasan daripada Allah. Maksudnya Allah berikan kebahagiaan, kelepasan daripada penderitaan dan Allah berikan dia kebahagiaan. Sin mewakili sitrullah. Sin mewakili sitrullah. Sahabat-sahabat yang berada di subhanallah, bersama kita live lebih kurang dalam 3,000 orang. Live sekarang melalui page dan juga ni ada lebih kurang 3,000 orang yang turut sama menonton secara serentak. Alhamdulillah, subhanallah, syukur perkongsian kita lebih ramai yang dapat manfaat. Jadi boleh tulis ya, sahabat-sahabat yang berada di live. Saya sedang menggunakan buku Qalbun Salim, iaitu buku yang ditulis Ustaz Muhammad John, Ustaz Muhadir Haji John. Jadi buku ini kalau sahabat-sahabat inginkan boleh tinggalkan komen. InsyaAllah ini salah satu kitab yang saya akan tadabbur daripada awal sampai akhir. Masya Allah. Saya juga ada kuliah-kuliah online. Jadi antara buku kitab yang ditadabbur adalah salah satunya kitab Qalbun Salim. Jadi sekarang sahabat-sahabat tak henti diorang bagi love dan sebagainya. Terima kasihnya yang ikuti. Jadi boleh tuliskan setiap huruf tu apa yang kita sebutkan daripada kitab ni, supaya lepas ini kita lebih menghayati perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ba yang pertama, bara'atullah, yang membawa maksud kelepasan daripada Allah. Sin iaitu sitrullah, membawa maksud perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang jahil dan sebagainya. Allah lindung orang jahil daripada terus jahil, lalu Allah beri kita ilmu. Mim, bismi, mim mahabbatullah, iaitu kasih sayang Allah kepada orang Islam. Kemudian alif, alifatullah, membawa maksud kelunakan, ataupun alifah juga membawa maksud kelembutan Allah. Jadi alif di sini mewakili sifat Allah, alifatullah. Ulfatullah ataupun alifatullah pun juga betul, iaitu kelunakan kasih sayang Allah. Kemudian lam. Lam dalam bismillah, lam iaitu latifatullah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, huruf ha. Ha
perkataannya adalah hidayatullah, iaitu petunjuk Allah. Kemudian yang ketujuh, ra. Ra mewakili ridwanullah, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 iaitu ha. Ha mewakili hilmullah, iaitu kelonggaran Allah kepada orang yang berdosa. Subhanallah. Halim, Allah yang halim, Allah yang maha lembut, Allah yang maha santun, halim, Allah yang maha bertolak ansur. Itu maksudnya Allah yang halim. Ha di sini mewakili hilmullah, kelonggaran Allah kepada orang yang berdosa. Subhanallah. Kita ni terlalu banyak dosa dan terlalu sedikit amal soleh, tetapi betapa halimnya Allah dengan kita. Selepas kita buat dosa, tak ada Allah terus azab kita. Allah masih lembut sangat dengan kita. Allah terus beri kita nikmat, Allah terus beri kita sehat, Allah terus beri kita segala yang kita nak. Allahu Akbar. Betapa lembutnya Allah dengan kita. Yang ke-9, huruf mim dalam Bismillahirrahmanirrahim mewakili minnatullah, iaitu kurniaan Allah kepada orang yang beriman. Kemudian yang ke-10, huruf nun dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, nurul ma'rifah, iaitu cahaya ma'rifah di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Subhanallah. Dan yang terakhir iaitu huruf ya mewakili yadullah, iaitu pemilihan Allah kepada orang Islam. Masya Allah. Jadi penjelasan di situ adalah akronim daripada huruf Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf yang terkandung di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim dikeluarkan dan dituliskan sifat-sifat kemurahan Allah dan sebagainya. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin-muslimat yang amat mulia dan sekaliannya, bila balik nanti sambunglah bacaan Bismillah tu. Sambung sehinggalah kita faham, sebab pagi ni memang tak sempat. Sekarang saya minta untuk kita belek tajuk yang terakhir. Terus awal lepas tu akhir. Langkau terus express. Awal wa akhiruhu. Subhanallah. Pandai. Apa ni amat mulia kerabat. Wa awalu wa akhiruhu. Betul. Okey. Tajuk yang terakhir sekejap. Dia bukan tajuk yang terakhir sangat. Okey. Iaitu bab yang ke-9, tajuk 531. Minta maaf, muka surat 531. Betul, tajuk raba. Sebab tadi tu mukadimah Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita hari ni apa? Jadilah pemaaf, jangan pembenci. Berhentilah salahkan orang lain, perbaikilah diri. Jadi sejam yang pertama mukadimah, sejam yang kedua ni baru masuk tajuk hari ini. Subhanallah. Dan kita tahu program hari ini dianjurkan oleh ATM, Angkatan Tentera Malaysia melalui bakat. Kemudian juga dianjurkan bersama oleh Pusat Kutipan Zakat Selangor. Pusat Kutipan Zakat Selangor, betul kan? Mana pihak penganjur? Tak silap saya lah. Kerjasama Pusat Kutipan Zakat Selangor. Kan salah pula. Subhanallah, correct. Betul ya? Kerjasama dengan Pusat Kutipan Zakat Selangor. Okey, jadi tajuk tu kali pertama seumur hidup saya dapat tajuk yang panjang macam tu. Tajuk dia berbunyi, tapi boleh hafal juga sebab menarik. Jadilah pemaaf, janganlah jadi pembenci. Macam tu lah lebih kurang ya. Jadilah pemaaf, janganlah jadi pembenci. Berhenti salahkan orang dan perbaiki diri. Masya Allah. Jadi apabila saya dapat tajuk ni, saya cari kitab apa yang sesuai untuk dibaca. Akhirnya bila cari, kita jumpa kitab ini memang ada pun di rumah dan selalu juga saya bawa. Dan buku ini daripada awal sampailah akhir. Ini kitab tasawuf ya. Kitab tasawuf adalah kitab penyucian hati. Sebab itu bila kita baca daripada awal sampai akhir, kalau seorang guru tu dia pandai bawa, dia boleh bawa, memang menangis je kita. Sungguh. Sebab ia berkenaan dengan bukan orang lain, berkenaan hati kita sendiri. Okey, sekarang bila masuk bab redha. Bab redha, bab yang ke-9. Kenapa bab redha ini berada di belakang, hampir penutup tajuk kitab ni? Sebab perkara yang paling susah kita nak dapat
adalah untuk redha kepada Allah. Dan paling susah kita nak dapat redha Allah. Subhanallah. Okey, mari kita sama-sama membacanya. Pengertian redha. Ketahuilah, redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala artinya merasa lapang dada terhadap apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak i'tirad. Maksud i'tirad adalah tidak mempersoalkan ataupun memprotes terhadap apa sahaja yang dilakukan olehnya kepada hamba-Nya. Subhanallah. Masya Allah. Maksud redha ialah, kita faham tu, maksud redha ialah merasa lapang. Lapang dada, terbuka, tanpa mempersoalkan, tanpa mempertikaikan, tanpa protes. Apa jua ketetapan, apa jua kehendak, apa jua permintaan, apa jua larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan orang yang redha kepada Allah, dia akan dapat panggilan yang istimewa. Subhanallah. Siapa yang nak dapat panggilan yang istimewa ini, angkat tangan. Masya Allah. Semualah. Saja suruh angkat tu, buat aktiviti sikit. Angkat tangan semua. Masya Allah. Okey, subhanallah. Semua ada tangan. Besar sangat nikmat. Suka. Besar sebenarnya nikmat angkat tangan. Sebab pada orang umur sama macam kita, lahir sempurna, tapi Allah uji sakit stroke, tak mampu nak mengangkat walaupun jari. Masya Allah. Jadi setiap nikmat yang sedang kita nikmati sekarang, dalam proses kita nak dapat redha Allah, Allah beri segalanya. Allah beri kita boleh duduk walaupun lapar, syukur. Ada orang walaupun ada perut tak rasa apa-apa dah. Lapar ke tak lapar ke sama. Perut dia dah rosak, pakai beg dekat luar, kena minum air, makanannya masuk saluran hidung, dan tak boleh makan apa-apa dah. Dan nikmat makan datang selepas lapar. Betul tak? Kalau tengah kenyang, makanan sedap macam mana pun tak rasa nikmat nak makan. Rupanya lapar yang sedang kita rasa, semua rasa lapar sekarang, satu nikmat. Kena pada nikmat lapar, dapat nikmat kenyang. Subhanallah. Allahu akbar. Daripada nikmat letih, kita dapat nikmat rehat. Betul kan? Ni lepas ni mungkin letih, duduk lama dan sebagainya. Nanti bila rehat, sebab itu kerehatan itu sangat bermakna bila diawali dengan keletihan. Kekenyangan itu sangat manis bila diawali dengan kelaparan. Kebahagiaan itu sangat manis bila diawali dengan penderitaan. Kelapangan itu sangat manis bila diawali dengan kesempitan. Sebab itu nak rasa redha nak redha dengan Allah mesti melalui ujian. Kerana itu Allah beri ujian sempit dada dengan perangai manusia, sempit dada dengan ujian Allah. Lalu kita pun mula memahami ini datang daripada Allah. Kita pun melapangkan, tarik nafas, lapang, ya Allah, aku redha, aku redha. Subhanallah. Orang yang sentiasa cepat redha. Ada orang sebulan baru redha, dan sebulan dan dapat hikmah baru redha. Rupanya inilah hikmahnya, baru senyum. Lepas dah sebulan dah ujian tu, selepas Allah buka pintu hikmah, tetapi lagi cepat redha, lagi cepat kita dapat hadiah hikmah daripada Allah. Setiap kali kita diuji oleh Allah, Allah sedang membungkus hadiah istimewa untuk kita buka. Saat bila? Saat redha. Tapi tangguh redha. Hari ni tak redha lagi, marah-marah. Esok sambung lagi marah-marah. Lusa sambung lagi dia tak puas hati, tak hilang lagi dia punya marah tu seminggu. Dah lepas seminggu dah letih marah, baru dia terduduk. Astagfirullah. Dah letih, dah habis dah habis tenaga dah nak marah. Kadang tu kan nak marah pagi sampai malam tu kan. Bukan cerita orang lain, saya sendiri pun. Lepas dah terduduk, dah tak ada daya dah. Astagfirullah, ya Allah, apalah aku marah-marah hari ni, ya Allah. Lambat. Sebenarnya time kita dapat ujian Allah, terus cepat redha. Nanti kita akan share bagaimana proses ataupun tip kaedah nak cepat redha dengan ujian Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Allahu akbar. Muslimat yang saya kasih sekalian, saat kita hidup di dunia, ada banyak panggilan yang kita suka. Apabila mungkin orang panggil kita dengan panggilan Umi, kita suka anak kita panggil Mama, Bonda. Kita suka bila suami kita panggil panggilan sayang, Dinda, Darling, sayang, ayang, yang, ang. Makin lama makin kurang kan. Kita suka orang panggil kita dengan ya, Puan, Tuan, Datuk, Datin, Tan Sri, Tuanku, dengan apa-apa jua panggilan. Tidak ada masalah dengan panggilan itu. Allah bagi perasaan gembira tu adalah fitrah. Suka dipanggil panggilan yang baik, Masya Allah. Tetapi tidak ada panggilan yang jauh lebih indah apabila kita dipanggil daripada Allah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan panggilan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Subhanallah. Inilah panggilan yang sangat kita harapkan. Dengan dipanggil Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Subhanallah. Jadi kunci untuk dapat jiwa yang tenang, tidak ada perkataan yang lain. Radiyatan mardiyah, dia redha dengan Allah, lalu dia akan dapat redha Allah. Sebab itu bila kita buka bab ini tentang redha, cuba kita baca hadis Nabi di bawah. Pada muka surat yang sama 531. Cuba kita baca dulu. Kata Imam Al-Muhasibi berkata, redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hamba-Nya, iaitu menjauhkan diri daripada marah. Menjauhkan diri daripada marah. Sayyid berkata, redha ialah berhati lapang ketika menerima pahitnya ketetapan Allah. Dan sama-sama kita membaca hadis kursi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yarda biqada'i wa yasbir ala bala'i falyaltamis Rabban siwaya. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi merupakan firman Allah. Ia adalah firman Allah, tetapi lafaz daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhatikan apakah maksud firman Allah. Sebab itu hadis tetapi ditulis sebagai firman Allah. Dia bukan sabda Nabi, tetapi ditulis Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui hadis kursi. Yang bermaksud ni Allah sendiri yang memberitahu kepada kita firman Allah. Sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan tidak sabar atas cubaanku, maka carilah Tuhan selainku. Subhanallah, Allahu akbar. Perkataan ni, ayat ni, firman Allah ni, maksud dia sangat dalam. Sangat dalam. Ibarat sebenarnya tidak ada ibarat yang tepat untuk mengibaratkan, untuk menyamakan. Malah saya sangat takut bila nak beri ibarat. Tapi kalau nak mudah faham, contoh macam ni. Ada seorang anak yang sangat menyakiti hati kita. Bila kita minta buat sesuatu, dia menjawab, dia melawan. Bila kita larang, dia buat apa yang kita tak suka lagi dia buat. Lalu mungkin akhirnya kita sebut, kalau kamu begini, kalau kamu dah tak sayang mak, dah tak sayang mama, dah tak sayang umi, carilah mak yang lain. Soalan ayatnya begitulah. Kalaulah seorang suami dah terlalu kecil hati dengan isteri, buruknya akhlak isteri, mulutnya dan sebagainya, macam ni lah. Kalau awak tak boleh terima saya, suka. Contoh soalannya, carilah suami lain, contoh kan. Itu bahaya. Kalau seorang suami, sebab saya dulu peronica rumah tangga.
Bila suami sebut begini, membawa maksud dia nak ceraikan isteri dia. Na'udzubillah min zalik. Bila suami ni sebut, beginilah ustazah, saya nampak isteri saya memang takkan pernah puas hati dengan saya. Walaupun saya cuba berubah, dia tetap tak puas hati. Dia mesti nampak keburukan saya juga. Saya dah berusaha ustazah. Jadi saya rasa lebih baiklah untuk isteri saya ni orang lain. Biar dia cari suami lain. Isteri mulalah terbentang biji mata. Terbentang biji mata. Apa maksud awak? Ialah awak tak boleh terima saya sebagai suami. Jadi mungkin ada orang lain yang awak boleh terima sebagai suami. Jadi saya nak lepaskan awak. Barulah rasa macam tersedar. Barulah minta maaf dan sebagainya. Kalau isteri cakap macam tu pada suami, suami suka hati pula lah kan. Dia lain cerita lah pula. Bang, kalau awak tak boleh terima saya, cari lagi isteri yang lain. Yang tu, ya betul. Tapi dia kontrol lah, dia letak balik tangan dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Apabila Allah sendiri yang menyebutkan dengan kalimah, sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan tidak sabar atas cubaanku, maka carilah Tuhan selainku. Allahu Akbar, subhanallah. Hadis kudusi ini sangat dalam maksudnya. Soalahnya, na'udzubillah min zalik, mereka yang menyombongkan diri kepada Allah, tidak mahu menerima ketetapan Allah, inilah golongan yang paling sombong dengan Allah. Maka soalahnya Allah tidak mengakuinya, dia adalah hamba Allah. Jadi bagaimana dia nak dapat syurga Allah? Bagaimana dia nak dapat pengampunan Allah dan sebagainya? Ia sangat dalam maksud tersebut. Subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Cuba kita tengok muka surat 532. Kita lihat muka surat 532. Sebelum tengok muka surat 532, saya nak bagi satu contoh. Bayangkan ada seorang wanita, bayangkan kita lah, ibu-ibu muslimat sekalian, mengandung, kemudian tengah alahan, tak lalu makan, tapi tiba-tiba mengidam. Nak mengidam apa? Kalau boleh pilih, naklah mengidam gelang emas kan? Ada tak orang mengandung mengidam gelang emas? Lagi tak boleh, lagi tu air dia meleleh kan? Biasa kalau mengidam ni, kalau boleh pilih, naklah mengidam benda-benda macam tu, kereta ke? Biasa mengidam makan kan? Contoh mengidam apa? Mengidam buah mempelam lah, biasa macam tu. Ada kat luar kan? Contohlah mengidam buah mempelam. Mempelam pula nak harum manis, tak nak yang lain. Amboi, nambah-nambah. Betul. Ada setengah macam tu. Kan bersyarat pula. Okey, dia pun mengidam harum manis. Dia bagi tahu suami dia, bang, tolonglah bang, beli harum manis. Saya termimpi-mimpi, rasa semua tak selera, lagi tak dapat gini. Suami dia pun kebetulan memang musim harum manis. Dia pun keluarlah pergi beli dekat kedai di luar sana. Dia pun bawa balik harum manis. Isteri ni dalam keadaan mengidam, dalam alahan, memang dia tak rasa boleh makan harum manis dia. Dia pun belahlah buka. Bila buka potong, tiba-tiba berulat. Tiba-tiba ada ulat. Saya nak tanya, kalau kita jadi isteri ni, marah ke tak pada suami? Subhanallah. Bagus, suamiku sangat bagus, tak marah. Memang tak marah langsung? Jamah je lah. Maksudnya jamah, makan je. Terai je. Nak menghilangkan alahan tu. Okey. Saya bagi bayangan ni, logiknya biasanya akan marah jugalah. Setuju. Normalnya. Dah teringin sangat ni. Tu bini askor memang. Kata bini askor memang. Bila kita belah tu kan, yang kita tengok berulat, mungkin respon kita, yang respon kita panggil respon yang apa ni? Refleks. Respon refleks kita adalah automatic. Auto respon kita adalah mungkin berleter sikit. Bang, kenapa ni bang berulat? Awak tak tengok ke? Kan? Awak tak tengok betul-betul kau tak belek ke? Awak nampak tak dia lepam ni? Mesti awak main pilih je. Sebab kadang-kadang kita nak sangat ni. Mesti awak main pilih je ni bang. Ya Allah, macam mana ni? Saya memang teringin ni. Suami pun buat dek. Lagi nak marah tu kan? Kalau suami ni tak tahan sabar, mungkin suami ni pun angkat suara, awak makanlah buah tu yang busuk. Awak pun busuk juga. Kalau nak marah lah, sesuai awak yang busuk. Kalau suami ni nak marah juga. Isteri ni sebab
awak tengah mengidam, orang kan tengah sensitif. Jadi mungkin marah dulu, bang, kenapa awak ni awak tak perhati ke? Patutnya awak tengok dah lah harum mani ni mahal dah lah, saya ni dah duit dah tak ada hujung bulan, menambah-nambah lah macam-macam. Jadi suami ni kalau sabar, dia pun pergilah pujuk isteri yang abang minta maaf, abang tak sengaja, abang aku abang cuai, abang tak tengok betul-betul tadi. Kalau suami pujuk macam ni, rasa lega tak? Lega lah. Rasa bersalah sebab marah dia. Kita pun rasalah bersalah. Bang, nak macam mana kan bang? Minta maaf lah saya dah marah-marah awak tadi bang. Nak macam mana? Tapi dalam hati tu tak puas hati lagi, betul tak? Nak macam mana tu tak puas hati betul lagi, tak rata lagi tu. Dia pun sambung lagi. Bang, awak beli kedai mana ni bang? Dia pun cakap, kedai mamat depan tu ha. Oh, kedai mamat tu ya bang? Saya dah rasa dah, mamat tu memang dah lama dah. Dia tak jujur tu bang. Mungkin abang pilih yang elok, tapi masa bungkus tu dia bagi yang tak elok. Sebab orang perempuan kadang-kadang tu dia nak juga tu, nak lepas marah tu. Mungkin mamat tu ni bang. Lepas tu suami ni soleh, macam suami kita lah, soleh semua kan. Suami kita pun pujuk, ya, janganlah salahkan mamat tu. Dia berniaga jujur, jangan sangka buruk. Takkan dia nak rosakkan bisnes dia. Isteri pun kata, betul lah kan bang, takkanlah mamat tu salah, takkan mamat tu sengaja. Dia pun diam duduk pujuk diri dia tu, tanya lagi soalan pada suami. Gelak tu aku. Bang, petani mana lah yang tanam ni? Petani mana lah yang tanam ni? Dunia dah zaman moden sekarang, boleh lagi ulat apa semua. Orang perempuan, tapi sebenarnya yang saya nak sampaikan ialah, akhirnya kalau suami ni pujuk, yang buah ni takkan petani sengaja nak rosakkan. Dia cari rezeki, susah payah bawa matahari apa menanam, takkan dia sengaja. Dan akhirnya tanpa sedar, kalau wanita ni dia tak sedar juga, dia salahkan siapa? Ya, Tuhan. Menyalahkan pencipta buah tembikai pula, buah mempelam, harum manis. Hakikat yang berlaku dalam hidup kita, buah mempelam harum manis itu Allah ciptakan. Akhirnya dia berpindah tangan daripada petani kepada peraih, daripada peraih kepada penjual, daripada penjual kepada tangan suaminya, daripada tangan suaminya sampai ke tangan isterinya. Lalu ketika dibukanya buah tersebut lalu berulat, Allah sedang melihat, perhatikan wanita ini, apakah kalimah yang keluar daripada lidahnya. Subhanallah. Tetapi cerita tu panjang. Permulaan cerita tu panjang. Hakikatnya apa yang berlaku hanyalah proses. Allah hendak menguji kita, apakah perkataan yang keluar. Tapi bila kita tidak faham, kita akan marah perantaraan Allah. Kita akan marah suami. Dan kita kata suami yang menguji sabar saya, ustazah, suami saya ni uji sabar saya tak habis-habis. Saya akan tanya, sebenarnya siapa yang uji puan? Suami ke Allah? Lepas tu dia jawab lagi, saya tahulah Allah uji saya, tapi ni sebab suami saya ni. Saya faham suami puan buat perangai macam ni, menguji sabar puan. Tapi hakikat ujian datang daripada siapa? Siapa ciptakan suami puan? Allah. Akhlak buruk suami puan ini datang daripada siapa? Jangan sebut Allah ya. Keburukan adalah pilihan daripada manusia sendiri. Tetapi Allah takdirkan puan yang akan berhadapan dengan manusia yang mempunyai akhlak buruk ni. Dan suami inilah perantaraan Allah untuk puan dapat pahala redha, dapat pahala sabar. Sebab sabar dan redha bukan datang bergolek. Bukan duduk diam. Tuanku buat apa tu? Tengah sabar. Kan? Sabar apa tuanku? Ada masalah apa? Tak ada apa-apa, sabar saja-saja. Takkan. Sabar mesti datang dengan sesuatu. Sabar datang mesti dengan peristiwa. Mesti ada perantaraan yang menguji sabar. Ia bukan datang bergolek. Sebab itu, bila kita melihat bukan jiran yang menguji kita Allah, lalu kita akan mudah memaafkan jiran tersebut. Bila kita melihat Allah yang menguji kita bukan anak perantaraan Allah saja,
Apa yang keluar pada lidah anak itu ada perantaran Allah untuk memberi kita peluang pahala apa? Memaafkan, pahala mendoakan supaya anak itu menjadi anak yang baik dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Sketsa tadi tu, cerita tu, isteri yang hilang sabar, itu sebenarnya bukan cerita orang lain, cerita kita. Perasan tahu tidak? Apabila berlaku sesuatu yang tidak disukai oleh kita, yang menimbulkan rasa marah, biasanya kita akan lepaskan dulu. Kita lupa hakikatnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuba kita perhatikan. Saya bila cakap bab redha, bab sabar ni sebenarnya kita sedang reflect pada diri sendiri. Sebab kita semua sedang berjuang untuk dapat redha Allah dan redha dengan ketetapan Allah. Cuba kita lihat muka surat 532. Kemuliaan makam redha. Makam redha lebih mulia dan lebih tinggi daripada makam sabar. Kerana redha merupakan kepasrahan jiwa yang akan membawa ahli makrifat untuk mencintai segala sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ia berbentuk musibah, dia melihat semua itu sebagai kebaikan dan rahmat. Dia akan menerimanya dengan rela sebagai satu kurniaan dan keberkatan. Subhanallah. Cuba kita lihat kata-kata Sayyidina Bilal dalam keadaan sakaratul maut. Dia berkata, wa afrahahu ghadan al-ahibbah Muhammadan wa hizbah. Aku sangat bahagia esok aku akan bertemu dengan orang yang aku cintai, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak cerita satu kisah Zinirah. Biasa dengar tak nama Zinirah? Zinirah ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zinirah ini adalah hamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam. Zinirah dia memeluk Islam sebelum Sayyidina Umar dan dia merahsiakan keislamannya. Namun pada suatu hari keislaman Zinirah bocor. Maksudnya diketahui oleh Sayyidina Umar. Lalu ketika ini Sayyidina Umar belum masuk Islam lagi. Dia mendera Zinirah sangat dahsyat. Di bawah terik matahari, macam-macam bentuk penderaan supaya keluar balik daripada agama yang dianuti iaitu Islam. Dan tahap kemuncak penderaan ataupun siksaan terhadap Zinirah adalah dimasukkan besi, matanya dihunus dengan besi yang tajam. Ada yang katakan besi yang panas sehinggalah kedua matanya buta. Sehinggalah kedua matanya buta. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan apakah kalimah yang keluar daripada mulut Zinirah? Apabila kedua mata Zinirah buta, para muslimat sekalian, orang-orang kafir Quraisy mengejek Zinirah dengan perkataan dia dibutakan oleh Allata wal Uzza. Sebab Allata wal Uzza adalah sembahan kaum musyrik Mekah ketika itu. Kaum musyrikin menyembah apa? Allata wal Uzza, berhala yang paling besar di sekitar Kaabah. Mereka terus kata ini sumpahan Allata wal Uzza. Dia buta sebab dia mengingkari Allata wal Uzza. Namun subhanallah, apa kata-kata Zinirah? Zinirah walaupun dia perbuatan buruk yang dilakukan Sayyidina Umar begitu dahsyat terhadapnya, apa yang keluar pada mulut Zinirah adalah, ya Allah, aku redha dengan ujianmu. Dan dia sangat berlapang dada, tidaklah menyalahkan, ya Allah kenapa aku masuk Islam aku teruk macam ni. Dulu sebelum Islam tak ada teruk macam ni. Lepas masuk Islam kena pukul, kena sepak tajam, kena dera, kena seksa sampai dua mata buta. Sedikit pun tidak ada keluhan. Dan Zinirah meminta dengan Allah satu doa yang sangat indah kepada pelakunya. Ya Allah, daripada ujian ini ya Allah aku redha, maka berilah hidayah kepada Umar ya Allah. Berilah petunjuk kepada Umar ya Allah. Berikanlah dia ya Allah taufikmu ya Allah. Allahu Akbar. Bukannya mendoakan ya Allah berilah balasan kepada Umar ke, ya Allah tunjukkanlah kebenaranmu ya Allah. Tidak mendoakan keburukan kepada Umar, tetapi terus mendoakan kebaikan. Inilah sikap luar biasa seseorang yang sangat redha dengan ujian Allah. Dia tidak berkehendak keburukan ke atas orang yang menzaliminya, tetapi ia tetap mendoakan kebaikan. Sebab dia faham apabila sekiranya doanya makbul, kebaikan itu dapat padanya juga. Subhanallah, Allahu Akbar.
Contoh kalau kita dengar orang mengumpat kita, agak-agak kita nak balas apa? Al-Fatihah. Subhanallah, Masya Allah. Kuat tak kita bila dengar ada orang kutuk kita, dah lah orang tu kawan baik, dan kita selalu belanja dia makan. Tiba-tiba ada orang menyampaikan pada kita, orang tu pula sebenarnya pengadu domba, datang dengan mulut manis. Contohlah kan, Asma, aku ni bukan apa, tapi kesian dekat kau Asma. Kau ni sangat sayang dia, selalu belanja dia makan, tolong dia. Tapi kau tahu tak belakang dia buat apa kat kau? Belakang dia cakap macam-macam. Saya tak tahulah Ustazah Asma mampu tak nak lepas ujian. Walaupun Ustazah sekalipun, bila kita dengar cerita macam tu kan, mampu tak kita masa tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampu tak Al-Fatihah? Siapa nama tadi yang aku tutup? Oh dia. Ya Allah, aku sedekah Al-Fatihah untuk dia, ya Allah. Agak-agak mampu tak macam ni? Kadang-kadang mampu. Ataupun yang keluar, biar betul. Sungguh betul. Siap sumpah lagi orang tu kan. Ya Allah, sampai hati dia cakap macam tu. Aku tak halal apa aku bagi semua ni. Astagfirullahalazim. Kok lah terkeluar ayat tu. Sampai hati yang tak sangkanya, ya Allah. Mungkin ketika itu juga yang tercabut daripada hati kita sayang kepada orang tu dan jadi benci. Tercabut dalam hati kita yang selama ni rasa sayang dan diganti rasa dendam. Itu tajuk kita hari ini. Allahu Akbar. Sebab ramai yang begitu. Termasuklah kadang kita diuji begitu. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita sebut perkataan redha, ia perkara yang paling suka dan makamnya lebih tinggi daripada sabar. Sabar, bila orang sampaikan, dia boleh sabar. Tarik nafas, dia boleh sabar. Dia tak keluar perkataan kesat, dia boleh sabar, dia boleh tahan. Dia tak balas balik, dia boleh sabar. Dia tahan nafas sampai tercungak-cungak. Sampai semput. Tetapi belum tentu dia boleh capai makam redha. Makam redha adalah tindak balasnya adalah lapan terus. Terus tak apalah, mungkin benar apa yang dia kata. Ini makam para sahabat, makam redha. Sahabat Nabi, saya nak cerita banyak kisah sahabat Nabi. Antaranya saya tengok dalam kitab Akhlak Rasulullah dan para sahabat. Apabila para sahabat mendengar makian, cacian, fitnah ataupun umpatan apa saja yang sampai ke telinga mereka, jawapan para sahabat ialah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah jika benar apa yang mereka katakan tentangku. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah ke atas sahabat saudaraku itu jika salah apa yang mereka katakan. Subhanallah. Faham tak? Faham kan ayat tu? Agak-agak boleh tak guna ayat tu? Ini kata-kata para sahabat yang ada makam sabar, ada makam redha. Dia sebut apa? Bila dengar suatu kehinaan, cacian, makian, dia ulang ayat yang sama. Kebanyakan sahabat guna ayat yang sama. Ayat apa? Ya Allah, ampunilah aku sekiranya benar apa yang mereka katakan. Memanglah kalau mengumpat, ni kata-kata yang betul lah keburukan kita. Ampunilah aku ya Allah jika benar apa yang mereka katakan tentang diriku. Dan ampunilah mereka ya Allah jika salah apa yang mereka katakan. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi ini mempunyai satu prinsip. Alim ulama, wali-wali Allah mempunyai satu prinsip. Saya nak cerita lagi kisah yang lain. Ibrahim bin Adham. Pernah dengar nama Ibrahim bin Adham? Seorang wali Allah, seorang alim ulama. Dia adalah anak raja. Ada sebagian mengatakan dia adalah anak raja. Ada yang kata anak bangsawan yang dibesarkan dalam istana yang besar. Zaman mudanya penuh dalam keadaan lalai, lara. Kemudian sampai satu ketika dia mendapat hidayah daripada Allah. Dia keluar daripada istana. Dia mengembara, dia bawa diri, dia pergi belajar. Dia pergi khalwat. Masuk khalwat ni bersunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dulu tak macam zaman sekarang. Kalau gambar tuanku, saya tadi Google je, keluar terus. Gambar adik-beradik, kerabat Pahang, semua keluar. Nama-nama, Masya Allah. Subhanallah. Jadi hari ini, kita boleh kenal sebab ada media sosial. Zaman tersebut, walaupun namanya glamour Ibrahim bin Adham, memang ramai yang sebut nama. Tetapi, tak semua orang kenal. Kalau orang tak pernah jumpa, tak tahu itu adalah Ibrahim bin Adham. Pendek cerita, ada satu hari,
pengawal istana yang berkuda, pemuda-pemuda yang tegap tubuh badannya, berkuda. Lalu dia nak menuju ke satu tempat, nak cari dia dalam perjalanan. Dia nampak ada seorang lelaki di tepi jalan. Lalu dia tanya, tunjukkan kepada kami di mana pasar. Dia tidak tahu itu adalah Ibrahim bin Adham, bekas anak pembesar, membesar di istana. Dia tak tahu itu Ibrahim bin Adham. Lalu Ibrahim bin Adham menjawab apa? Dia tunjuk, tapi dia tunjuk di sana. Tapi di sana tu dia tunjuk kubur, bukannya pasar. Kemudian pengawal istana yang berkuda ni pun pukul dia dengan cemeti sebab mempermainkan. Lalu dia katanya lagi, tunjukkan kami di mana pasar. Dia pun tunjuk juga kubur. Lalu dia dipukul lagi. Namun luar biasa, Ibrahim bin Adham dia jawab apa bila dia dipukul? Yang dia keluar ialah perkataan, ya Allah ampunilah dia. Ketika dipukul, ya Allah ampunilah dia. Dipukul, ya Allah ampunilah dia. Kemudian ada di situ orang yang melihat dan menyaksikan. Kemudian mereka berkata, tahu tak kamu siapakah dia? Dia adalah Ibrahim bin Adham. Terus bila tahu Ibrahim bin Adham, mereka pun turun meminta maaf dan sebagainya, menghormati dan memuliakan. Lalu mereka bertanya, wahai Syekh, wahai yang dimulakan Ibrahim bin Adham, kenapa setiap kali kami memukulmu? Lalu kamu mengatakan, kamu memohon ampun bagi kami, bukan kamu marah ke tidak? Lalu apa jawapan Ibrahim bin Adham ialah, sesungguhnya ketika engkau menyakitiku, Allah sedang memberikan aku pahala sabar. Dan ketika itu engkau sedang dicatatkan Allah dosa. Dan kerana itu aku tidak menghendaki dalam keadaan aku dapat pahala, saudaraku mendapat dosa. Kerana itu aku meminta ampun bagi Allah, kepada Allah bagi pihakmu. Subhanallah. Ini sifat orang mukmin. Dalam keadaan dia dapat sesuatu daripada Allah, sama ada bentuk pahala sabar ataupun pahala redha, dalam waktu yang sama dia tidak mahu saudara yang menyakiti itu dapat dosa. Dia tidak mahu. Ini sifat sejati orang mukmin. Subhanallah. Kita kadang-kadang bila kita tengah sedih, tengah duka cita, tengah kecewa, tengah marah, datang seorang sahabat pada kita kan, dia akan cakap, sabarlah, sabarlah, biar Allah yang membalasnya. Betul atau tidak? Sabarlah, sabarlah, atas dunia biarlah, memang nampak dia menang, tapi nanti di mahsyar kelak Allah yang maha adil, Allah lah yang maha membalas. Ini normal. Perasaan kita dalam keadaan marah nak juga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bunyi tu memang dah sedap. Aku maafkan dia. Aku maafkan. Tapi nanti kalau di mahsyar kelak, bunyi dah maafkan tu kan. Tapi nak juga tu selesai di mahsyar tu. Masya-Allah. Tetapi para sahabat Nabi tidak. Ya Allah, aku tidak mahu aku mendapat kebaikan dan masih sama saudaraku mendapat keburukan. Aku tidak mahu dalam keadaan aku dapat pahala, tapi saudaraku mendapat dosa. Tidak. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang pukul berapa? Oh, dah 12.30. Ya. Kita doakan dia berubah. Betul, subhanallah. Memang benar tuanku. Subhanallah. Tuanku share, tuanku cerita, bukan ceritalah, share, doakan dia berubah. Siapa pun yang menyakiti kita, yang terbaik adalah doakan kebaikan. Sebab kebaikan itu akan kita dapat semula. Kedua, kebaikan itu kalau bukan kita ni mati, zuriat keturunan kita akan dapat. Percayalah. Orang yang mendoakan keburukan juga, contohnya lah kan, tak apa ya Allah, apa yang dibuat padaku ya Allah, balaslah semula. Apa yang kita dapat daripada tu hanya kepuasan hawa nafsu. Kalau orang tu betul-betul lah, sebenarnya tak salah. Bukan salah kita doakan sebab kita terlalu sakit, ya Allah balaslah. Itu seperti kisos, balas balik. Dia buat buruk, kita nak dapat keburukan balik. Tetapi orang yang mulia adalah dia membalas keburukan dengan kebaikan. Orang yang membalas keburukan dengan keburukan itu dendam. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Orang bagi kuih, kita bagi kuih, itu normal. Tetapi yang luar biasa, orang yang membalas kebaikan di atas keburukan, ini makam orang sabar, orang yang redha dengan ujian Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagai penutup, Masya Allah, hampir 2 jam dah kita bersama. Bagaimana untuk memiliki hati yang redha? 2, kita nak tutup dengan 2. Supaya kita berubah jadi pemaaf, tidak jadi pembenci, tak jadi pendendam. Dan semua itu, bila kita jadi pemaaf, jadi penyayang,
semua itu akan balik kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun. Tidak pernah rugi walaupun sedikit seorang pemaaf. Tidak pernah rugi walaupun sedikit orang yang mendoakan kebaikan. Pertama, saya ingin kongsikan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi, boleh terus conteng pada buku kita ni, takut lupa kan? 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Nabi kata ia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Dan dalam mafhum hadis yang lain Nabi sebut, siapa yang baca zikir ini 3 kali pagi dan 3 kali petang, dia berhak mendapat syurga Allah. Dan ada beberapa matan hadis Nabi lah berkenaan dengan zikir ini. Saya percaya siapa yang dah biasa mengikuti ceramah kuliah saya, dah tahu dah zikir ini, dah biasa. Dan Alhamdulillah, subhanallah, dah ramai yang bagi feedback kepada saya. Hasil daripada dia amalkan zikir ni pagi dan petang, dia kata Alhamdulillah Ustazah, dia tak menjadi pemarah macam dulu lagi. Dia mudah redha dengan ujian Allah. Dan once dia dah mula redha dengan ujian Allah, dia nampak bagaimana Allah menyelesaikan satu-satu masalah dia. Sebab itu rupanya hidup kita ini bukan masalah yang jadi masalah utama. Masalah utama kita adalah tidak redha dengan ujian Allah. Bila kita once kita dah redha, Allah terus bagi kita jalan keluar. Subhanallah. Jadi apakah itu zikirnya? Kita baca sama-sama ya. Sebab ini masih kira pagi lagi lah ni, belum tengah hari, belum zuhur. Jadi Nabi sebut 3 kali pagi, 3 kali petang. Okey, ikut saya ya, kita akan baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dia tak ada dalam buku tu. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nanti tuanku saya akan tulis. Saya akan tolong tuliskan ya pada buku-buku. Hadiah istimewa tulisan tangan Ustazah. Bukanlah istimewa sangat ya. Hadiah daripada hati saya. Okey, subhanallah. Okey, kita akan ulang 3 kali. Baru sekali ulang sama-sama. Nabi sebut 3 kali pagi, 3 kali petang. Okey. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Okay, last. Dan kita akan susuli dengan maksud sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Daku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah penetapku, Allah pemutusku. Daku redha Islam agamaku, Islam cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku. Daku redha Nabi Muhammad, Nabiku, Rasulku, ikutanku. Subhanallah. Itulah doanya. Boleh cari dalam internet, Google, zikir redha. Zikir ni Nabi SAW ajarkan kita. Dan Nabi kata siapa yang membacanya 3 kali pagi, 3 kali petang, dia berhak dapat redha Allah di mahsyar kelak. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, tolong pastikan suami kita, anak kita sentiasa mengamalkan zikir ini. Sebab kita nak masuk syurga sekeluarga. Dan orang yang akan dipanggil masuk ke syurga Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Redha dan meredai. Jadi soalannya bagaimana nak jadi seorang hamba Allah yang redha? Itu antara zikir amalannya. Bila kita sebut raditu billahi rabba, aku redha Allah Tuhanku, ia membawa maksud ya Allah, aku redha Allah yang menetap, aku redha ujianmu ya Allah, aku redha pilihanmu ya Allah,
aku redha ketetapan-Mu ya Allah. Terkandung dalam kalimah raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, sebagai pentadbirku. Bila kita sebut wabil islami dina, dan aku redha Islam sebagai agamaku, kita ulang 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah kita akan menjadi orang yang mengamalkan Islam dengan sempurna. Sebab kita sebut kita redha Islam sebagai cara hidup, sebagai agama. Kita tak ada protes dan Allah mempermudahkan kita untuk menjalani sebagai orang Islam yang sebenar. Kemudian bila sebut wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, sebagai ikutan, subhanallah, kita akan nampak kesan daripada zikir ini. Mungkin lepas seminggu, lepas 2 minggu, kita mula hidup dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita mula apa-apa nak baca doa, apa-apa ikut sunnah Nabi. Cara bercakap ikut sunnah Nabi, cara tidur ikut sunnah Nabi, cara makan ikut sunnah Nabi, cara berjalan ikut sunnah Nabi. Hasil daripada zikir apa? Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah. Rupanya yang menghalang kita selama ini bukan orang lain, diri kita sendiri. Hati kita ada, dalam diri kita ada nafsu. Nafsu menguasai kita supaya kita tak hidup sebagaimana yang Allah nak, supaya kita tak hidup sebagaimana sunnah Nabi SAW. Tapi zikir ini insya-Allah akan mengubah hidup kita menjadi hamba-Nya yang redha. Jadi datang je ujian, cepat je redha, cepat je senyum, suara pun mendatar saja. Tetapi kita kena beramal pagi dan juga petang, 3 kali pagi. Kita akan dapati kesan dia. InsyaAllah seminggu dah rasa dah perbezaan diri kita. Mudah cool, mudah tenang. Walaupun kena langgar dengan orang kat belakang. Tengah bawa kereta orang langgar, nak keluar perkataan apa? Bismillah. Oh, subhanallah, bismillah keluar. Oh, ada yang tumbuk, masya-Allah. Okey, ini kesudahan betul-betul. Ramai yang berdiri kat belakang, saya pun berdebar tengok tu kan. Dengan pakai berkola apa semua tu ha. Masya-Allah, EDM siap sedia tu. Berkhidmat tu, masya-Allah. Ni last betul-betul ni. Firman Allah, Allah berfirman. Subhanallah. Tu aku tengok ha. Oh, depa lapor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim. Sadaqallahul azim. Sebab tadi saya tanyakan tuanku, macam mana kalau kena langgar kereta nak ucap apa? Ini jawapan dia. Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu. Mereka yang apabila ditimpa musibah ataupun ujian, qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah yang mendapat salawat, iaitu rahmat dan pertolongan daripada Allah. Jadi kita belajar selepas ini, apapun ujian, kecil ataupun besar, ringan ataupun berat, perkataan pertama yang keluar daripada mulut kita adalah inna lillah. Sesungguhnya ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembalikan kepada Allah. Allah sebut apa? Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim. Orang yang ucap kalimah ini ketika ditimpa musibah, dia akan mendapat rahmat dan pertolongan daripada Allah. Percayalah. Ramai dia. Ngadu domba ke? Boleh? Innalillah. Tapi kalau dia salah faham, dia kata kau doakan dia mati ke? Sebab innalillah biasanya kalau orang mati. Tapi sebenarnya bila ada orang mengadu domba, orang berkata keji, sebenarnya itu satu ujian bagi kita. Dan jadi macam mana kita nak buat? Kita ucap innalillah. Ujian ni datang daripada Allah. Orang yang berkata mulut buruk ni ujian daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita serahkan dia kembali kepada Allah untuk Allah uruskan. InsyaAllah apa yang boleh berlaku tak mustahil ya. Bila kita ulang-ulang begitu, orang tu terus rasa bersalah, rasa berdosa, dia datang minta maaf tanpa kita minta. Dan dia pula bersihkan nama kita. Mula diburukkan. Sebab apa? Kita minta pertolongan dengan Allah. Tak perlu kita panggil dia, tak perlu kita bersihkan nama kita, Allah yang membersihkan nama kita. Dan Allah campakkan rasa bersalah dalam hatinya. Dia pula yang susah hati bersihkan nama kita. Itulah hikmah yang besar apabila kita ditimpa ujian lalu kita meminta pertolongan daripada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, sekadar itulah daripada saya hampir 2 jam bersama. Saya mohon maaf salah dan silap sekiranya kita salah bicara
ada satu pantun. Jika ada telefon yang rosak, jangan buang merata-rata. Jika ada salah dan silap, janganlah mengata. Allahu Akbar. Itu tajuk kita kan hari ini. Masya Allah. Jadi saya mohon maaf salah silap terutamanya kepada Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Teja Puan Seri Hajah Tengku Muhaini binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dan Yang Amat Mulia Tengku Puteri semua-semuanya yang hadir. Subhanallah, alhamdulillah, kepada Puan Seri kan, Datin Seri semualah, dan kepada yang berada di Dewan dan juga di alam maya. Masya Allah, saya mohon maaf salah dan silap, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Di sini kita bertemu, mudah-mudahan di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Dan doa zikir. Masya Allah, subhanallah. Ini permintaan tuanku untuk kita sudahi dengan sedikit bacaan doa. Subhanallah. InsyaAllah tak lari tu makanan depan tu ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, berilah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingatimu, wa qalban muf'aman bi syukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu, yang sentiasa memujimu ya Allah, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang ringan, yang kuat, yang sihat untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu, untuk menjalankan amanah yang berada di bahu kami ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami pada saat ini berkumpul demi menyatakan rasa cinta kami kepadamu ya Allah, rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal taqat ala ta'atik, kami bertemu kerana mentaatimu ya Allah. Wa tawahadat ala da'watik, kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami mengikat janji setia ya Allah akan mendaulatkan syariatmu ya Allah, akan menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hati kami ya Allah, di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, di dalam negeri dan di dalam negara kami ya Allah. Ya Allah, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawasiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah dengan ikatan akidah, dengan ikatan kasih sayang kerana-Mu ya Allah. Wa adimuddaha, mesrakanlah di antara hati-hati kami ya Allah dengan ikatan cinta yang sebenar ya Allah. Dan golongkanlah kami ya Allah di kalangan hamba-Mu di antara 7 golongan yang mendapat naungan di hari tiada naungan melainkan naungan-Mu ya Allah, iaitu di mahsyar kelak, iaitu mereka yang saling bercinta dan berkasih sayang kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami di sini ya Allah, para wanita yang Engkau ciptakan kami sebagai seorang wanita ya Allah. Kami lemah ya Allah, dengan emosi kami selalu kalah ya Allah, dengan nafsu kami selalu kalah juga ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui tentang hakikat diri kami ya Allah. Maka ya Allah, bantulah kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, dalam menyintaimu, dalam merinduimu ya Allah. Bantulah kami dalam memperelok dan memperindahkan amal ibadah kami, memperelok dan memperindahkan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami kecil, kami adalah anak perempuan terhadap ibu ayah kami ya Allah. Jadi kalau ibu ayah kami bahagia memiliki anak perempuan seperti kami ya Allah. Jadi kalau kami anak perempuan yang membahagikan ibu ayah kami, menjadi ikatan pahala yang berterusan buat mereka ya Allah. Setelah kami remaja ya Allah, Engkau jadikan kami gadis dan perempuan, seorang wanita ya Allah. Setelah itu kami bernikah ya Allah, dan kami menjadi seorang isteri buat suami kami ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah di atas dosa-dosa kelemahan kami sebagai seorang isteri dalam menunaikan tanggungjawab ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah di atas kelalaian kami dalam menyakiti hati suami kami ya Allah. Kami lalai ya Allah, lidah kami begitu ringan ya Allah, tanpa sedar kami menyakiti hati suami kami ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Setelah itu kami menjadi seorang ibu, Ya Allah. Dengan tangan ini kami membesarkan anak kami dengan penuh kasih sayang, dengan kesusahan, Ya Allah. Namun tangan yang sama juga kami menyakiti tubuh badan anak-anak kami, Ya Allah. Lidah yang sama kami menyebutkan sayang, namun kadang, Ya Allah, dengan lidah yang sama kami menyakiti hati anak-anak kami, Ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, Ya Allah, di atas kelalaian dosa lidah-lidah kami, Ya Allah. Dosa kami selaku seorang ibu dalam kelalaian kami mendidik anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Kami selaku seorang wanita hamba-Mu, Ya Allah. Ampunilah kami, Ya Allah. Jadikanlah kami wanita yang salehah, perhiasan dunia yang terindah, dan bidadari di jannah-Mu, Ya Allah. Pimpinlah hati kami, Ya Allah. Pimpinlah lidah kami, seluruh anggota badan kami, Ya Allah, dalam melakukan sesuatu, dalam ketaatan, dalam mencari redha-Mu, Ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Rahmatilah mereka, Ya Allah. Tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat, Ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka, Ya Allah, lapang, tenang, sejuk, wangi, Ya Allah. Jauhilah kuburan mereka, Ya Allah, daripada siksaan dan himpitan kubur, Ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang Engkau berkati, dan perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau rahmati, Ya Allah. Dan kumpulkanlah kami kembali dalam majlis seumpama ini, Ya Allah, di syurga-Mu, Ya Allah. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Saya mohon maaf bila tidak ada sebutan doa yang khusus untuk yang amat mulia dan sebagainya. Mudah-mudahan dah termasuk semua. Terima kasih sahabat-sahabat yang berada di live. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi